InsyaAllah ada anak-anak semua bersama-sama ke ibu-ibu sahaja? Saya tengah hari ni nak bersama ibu-ibu. Saya bawa anak-anak saya ke tadika bersama-sama. Jadi insya-Allah semoga kita dapat mempertingkatkan kualiti keibubapaan kita dalam mendidik anak-anak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Hari ini Ustazah akan teruskan siri yang kedua. Tajuk Ustazah pada hari Khamis hari itu merupakan tajuk waktu dan masa yang tepat untuk kita mendidik anak-anak kita supaya terpaksa dekat dengan telinga. Tak dengar ya? Tak dengar? Okey. Boleh dengar tak ni? Ibu-ibu, boleh dengar? Puan Haslin, terima kasih di atas maklum balas. Boleh dengar tak? Boleh dengar? Waalaikumsalam Puan Zainul Afida, jazakillah. Boleh Ustazah teruskan? Boleh dengar tak? Adakah suara saya jelas? Selamat datang Encik Ridwan, wakil yang kedua kaum ayah. Saya ucapkan tahniah. Alhamdulillah, terima kasih Nuraini. Kalau tak salah Ustazah ni sahabat parent tadika Ustazah. Boleh jelas? Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih. Jazakumullah. Terima kasih Ilya, sahabat baik saya. Adik junior di sekolah menengah Adila, dan sahabat follower yang terbaik Ustazah Puan Zuriana, Puan Siti Hajar. Dengan Alhamdulillah, terima kasih semua Nur Afifah, peserta seminar terapi Al-Quran yang terbaik. Puan Nur Hayati Rasul, sahabat AJK Sakinah NGO bersama-sama Ustazah. Alhamdulillah, terima kasih semua. Dan Puan Lima, Puan Zainul, ya, terima kasih semua. Jazakumullah. Baik ibu-ibu, izinkan marilah bersama-sama kita meneruskan pembelajaran bersama-sama kita. Ya, insya-Allah. Semoga Allah merahmati kita. Ustazah pasti ibu-ibu yang bersama-sama dengan Ustazah merupakan niat sama dengan Ustazah untuk kita terus mendalami penghijrahan kita untuk memperbaiki diri kita sebagai ibu, sebagai ayah, mempunyai nilai-nilai akhlak, meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan niat kita untuk meneruskan penghijrahan kita, memperbaiki akhlak-akhlak kita, ya, kerukunan dalam rumah tangga kita. Terima kasih Puan Alif Roya daripada Kuantan. Terima kasih. Masya Allah, jazakumullah. Baik. Ibu-ibu dan sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustazah pasti semua daripada kita yang bersama-sama Ustazah hari ini jangan lupa share di Facebook masing-masing. Semoga Allah terus menambah keberkahan pada diri kita dalam penghijrahan kita ini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam memperbaiki rumah tangga kita untuk melahirkan anak-anak kita yang soleh dan soleha adalah bermula dalam diri kita. Hari ini Ustazah untuk nak meneruskan tajuk Ustazah ialah masa dan waktu yang tepat dalam mendidik anak-anak. Baik. Ustazah telah berikan ilmu ini pada hari Khamis minggu lepas. Bila masa yang terbaik yang diajarkan dan dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita mendidik anak-anak, dan masa bila yang tak boleh langsung kita lepaskan begitu sahaja dan dibiarkan kosong tanpa didikan akhlak. Ataupun waktu-waktu yang Ustazah sebutkan ini, kita hanya biarkan ia, lantaklah anak kita. Dia nak buat apa pun tak apa. Yang penting
Dia diam, tak ganggu kita. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustazah sebutkan dalam minggu lepas adalah waktu yang tidak pernah dibiarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketika dalam perjalanan. Dalam perjalanan, Rasulullah sering menitik beratkan dalam perjalanan ini agar Rasulullah tidak membiarkan anak-anak ketika dalam perjalanan, agar tidak membiarkan anak-anak dalam melakukan kesilapan, buat perangai dibiarkan tanpa diperbetulkan akhlaknya, dibiarkan dalam perjalanan ini dalam kelalaian. Tidak, ini bukan akhlak Rasulullah. Kerana Rasulullah sangat meneliti dalam perjalanan ini, ketika mana kita di atas basikal, contoh petang-petang kita nak ajak anak kita naik basikal. Masya Allah, ingat pesan Nabi kita. Dalam perjalanan, naik kenderaan adalah waktu yang jangan sesekali kita biarkan dalam kelalaian. Ini adalah waktu yang terbaik yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk menghasilkan hasil didikan yang terbaik. Maknanya dalam perjalanan, naik kenderaan, naik kereta, ya, kita nak balik kampung, terutamanya kita dah naik, taska dah buka sekarang, kita nak pergi kerja, kita nak hantar anak pergi taska. Dalam waktu pagi pergi taska ini adalah waktu yang jangan sesekali kita biarkan anak-anak kita dalam keadaan kita marah mereka. Mungkin pagi-pagi kita nak pergi kerja, kita stres. Mungkin pagi-pagi kita nak pergi kerja, anak kita menangis. Mungkin kita nak pergi kerja naik PKP ini pula, ya. Mungkin kita nak buat norma baru, dah lama duduk dalam rumah, nak pergi kerja. Kan kita seolah-olah nak menjalani kehidupan yang baru. Kita, anak-anak kita kan baru nak pergi sekolah dalam tempoh yang lama, nak pergi sekolah, jadi dia buat perangai. Pastikan ibu-ibu dalam perjalanan, Rasulullah ajarkan kita adalah waktu yang terbaik untuk kita mendidik mereka. Dalam kereta, naik kenderaan, pastikan Masya Allah kita ikut akhlak Rasulullah. Ya, naik kereta, kita sebutkan pada anak-anak kita yang dah besar mungkin nak pergi transit taska, mesti jangan lupa perkataan kita. Nak masuk kereta, baca bismillah semua. Masya Allah. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam perjalanan inilah Rasulullah sebutkan adalah waktu yang akan memberikan kesan yang sangat cepat kepada jiwa mereka. Ya, dia dengar. Ya, minda kurang sedar dia akan dengar dan memberi proses maklumat yang kita buat. Yang kita ajar, yang kita sebut, yang kita nasihat, yang kita buat, dia tengok, dia cepat proses. Jadi sahabat-sahabat Rasulullah SAW, sebenarnya dalam perjalanan inilah mereka, ya, meneladani akhlak Rasulullah, sering tidak membiarkan anak-anak dalam perjalanan naik kereta bagi tap seorang satu. Masya Allah ibu-ibu. Wa na'udzubillah, kita dah dapat ilmu, kita dah faham apa Rasulullah buat ketika nak naik kenderaan. Jangan sesekali kita leka selepas ini. Ataupun kita dah tahu ilmu ini, kita perkemaskan supaya Rasulullah menyebutkan kepada kita, bila kita mendidik anak-anak di dalam kenderaan, dalam perjalanan, ia akan melahirkan pemikiran yang soleh dengan segera. Masya Allah ibu-ibu. Mendidik anak-anak dengan akhlak ini bukan senang, betul tak? Kita ajar dia kadang-kadang, ya, hari ini kita ajar, esok kita ajar, belum lagi berhasil akhlak tu. Naik kenderaan, ya, masih lagi berebut-rebut. Naik kenderaan tak baca doa. Masya Allah, selamat datang Tuan Abu Bakar Siddiq, wakil ayah yang ketiga bagi slot kita pada tengah hari ini. Semoga kita menjadi ibu bapa yang berakhlak Rasulullah. Naik kenderaan, anak-anak kita berebut-rebut, menjerit-jerit, Masya Allah. Bayangkan ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah. Rasulullah dan sahabat-sahabat sangat teliti bab akhlak. Ya, bila anak-anak nak naik kenderaan, ya, Rasulullah sesekali tidak akan membiarkan anak-anak buat kesilapan tanpa dibimbing. Maknanya ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah, bila nak naik kenderaan, maknanya kita tak boleh suruh mereka masuk dulu. Ya, inilah akhlak Nabi dan akhlak yang diikuti oleh sahabat-sahabat Nabi. Kerana itu
Anak-anak sahabat Nabi yang kita jadikan contoh hari ini mempunyai nilai akhlak yang sangat besar. Mereka sangat-sangat meneladani akhlak Rasulullah. Bila nak naik kenderaan, mereka tidak sesekali biarkan anak-anak buat tanpa bimbingan. Masya Allah ibu-ibu. Betul. Apa yang Ustazah sampaikan ini adalah nasihat untuk diri Ustazah sangat dalam. Ya, kata orang putih deep sangat. Masya Allah, ya. Setiap kali Ustazah membuat kajian, membaca, mencari, buka kitab-kitab Tarbiyatul Aulad, ia menjadikan Ustazah merasakan bahawa Ustazah sangat-sangat untuk buat modul mendidik anak-anak dengan akhlak Rasulullah yang ada di tadika dan taska Ustazah. Ustazah nak share dengan ibu ayah di luar sana. Kenapa? Ya, hebatnya anak-anak sahabat-sahabat Nabi yang dirahmati Allah radhiyallahu anhum. Ibu-ibu, Rasulullah bila anak-anak nak naik kenderaan, Rasulullah ajarkan anak-anak itu mulakan dengan basmalah. Kan? Bila dah naik kenderaan, kita pun biar anak-anak kita. Okey, mereka pun duduk dalam keadaan yang tidak indah akhlaknya. Maka kita pun kata, okey, nak naik kenderaan, semua nak naik, buka pintu, baca bismillah. Tak apa. Ya, tak apa. Jangan sesekali kita berasa segan dan malu kepada jiran ataupun sesiapa sahaja yang berdekatan dengan kita. Teruskan. Sesungguhnya ulama ada menyebutkan bila mereka nak mendidik anak-anak mereka sebenarnya kita nak didik apa sebenarnya bila kita didik akhlak ini. Mereka nak didik akhlak muraqabatullah. Mereka nak didik diri mereka, diri kita lah. Kita nak didik diri kita dan juga anak-anak kita rasa diawasi oleh Allah. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah ketika naik kenderaan. Rasulullah ajar apa kepada anak-anak kecil? Ustazah sebutkan dalam minggu lepas hari Khamis. Rasulullah mengajarkan kepada anak-anak, Masya Allah, apa Rasulullah sebutkan? Kata seorang sahabat Nabi yang bersama dengan Rasulullah ketika beliau kecil, ketika beliau kecil, iaitu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menceritakan dalam satu hadis, ketika aku kecil, aku naik kenderaan bersama dengan Rasulullah. Rasulullah menasihati aku. Apa nasihat Rasulullah, ibu-ibu? Maknanya apa nasihat yang kita kena buat ketika kita naik kenderaan dengan anak-anak kita? Rasulullah sebutkan kepada Ibnu Abbas antara kisah yang pertama, dia kata, ihfazillah yahfazhu. Wahai anak kecil, disebutkan, ya ghulam, wahai anak kecil, jagalah Allah. Allah akan jagamu, wahai anakku. Masya Allah. Maknanya ibu-ibu, bila kita naik kenderaan, nasihat yang tak boleh kita tak buat, ya, untuk kita mendidik anak-anak kita supaya naik kenderaan akhlak dia baik, sampailah kita nak pergi ke satu destinasi. Kita turun destinasi yang kita nak pergi. Kita nak anak kita pergi sekolah, dia turun sekolah, dia duduk dalam sekolah, sampailah dia balik sekolah. Dia akan dijaga oleh Allah dengan akhlak yang disukai oleh Allah. Masya Allah. Rupanya inilah tips bagaimana sahabat-sahabat Nabi mendidik anak-anak mereka. Akhlak mereka sangat hebat. Masya Allah. Subhanallah. La quwwata illa billah. Tidak ada yang berlaku hanya dengan izin Allah. Masya Allah ibu-ibu. Rasa tak bila tengok akhlak anak-anak, akhlak yang sangat mulia? Ustazah kan kalau baca kisah-kisah Nabi, akhlak anak-anak sahabat Nabi, rasa nak menangis. Sebab dia jauh sangat dengan Ustazah. Jauh sangat. Tapi apa-apa pun Rasulullah mengajarkan, bukan Rasulullah, sahabat-sahabat Nabi, hukama menyebutkan kita kena bermimpi untuk menjadi seperti akhlak mereka. Ya, kita kena bermimpi, berangan-angan, kerana orang yang berangan-angan nak jadikan akhlak Rasulullah itu adalah akhlak kita, anak-anak kita mengikut akhlak Rasulullah, itulah orang yang menang, kata hukama. Ya, Masya Allah ibu-ibu yang dirahmati Allah.
Rasulullah sebut apa kepada Ibnu Abbas bila naik kenderaan? Ya ghulam, ihfazillah yahfazhu. Masya Allah. Rasulullah sebut kepada Ibnu Abbas, wahai anakku, wahai anak kecil, sayangku, kita sebut dengan panggilan yang manja, memuliakan sifat anak kecil. Kita sebutkan kepada anak kita kalau naik kenderaan, dia bergaduh, kakak, kak Nga, anak-anak, jaga Allah. Allah akan jaga kita. Duduk baik-baik, jangan bergaduh. Ya, nak nasihat anak di atas kenderaan, gunakan perkataan yang Rasulullah sebutkan. Jaga Allah, Allah akan jaga kita. Masya Allah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sungguh keramat ya nasihat dan perkataan daripada Nabi kita. Dan Allah datang ya. Minta dekat abang. Dia minta dekat abang Baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, perkataan yang Rasulullah sebutkan ini, dia sungguh memberikan satu perlindungan, penjagaan Allah yang terbaik untuk diri kita dan anak-anak kita. Kita selalu risau bila naik kereta anak-anak bergaduh, ya, tak nak duduk diam, kena bagi tap sampailah perjalanan kita habis. Masya Allah. Maka hari ini kita berhijrah. Kita tukar cara kita untuk kita ikut akhlak Rasulullah. Maka Rasulullah ajarkan ya kepada Ibnu Abbas dalam hadis yang lain, Ibnu Abbas dan diriwayatkan oleh Tirmizi mengatakan bahawa Masya Allah, bukan sahaja itu perkataan yang Nabi ajarkan ketika di atas kenderaan. Ihfazillah yahfazhu. Ya, anak-anak nak minum, nak makan di atas kenderaan, maka Allah sebutkan kepada kita, Rasulullah ajarkan kepada kita, jagalah Allah wahai ibu-ibu di atas kenderaan. Allah akan jaga kita. Jadi bila naik kenderaan, anak nak minum, nak bagi air seorang satu, jangan bagi saja air macam tu. Kena ajar mereka dengan akhlak Rasulullah. Allah akan jaga kita dan anak-anak kita. Lebih menarik dalam satu hadis yang lain ya yang diriwayatkan oleh Tirmizi, At-Tirmizi mengatakan bahawa Rasulullah menasihatkan Ibnu Abbas mengatakan bahawa wahai anakku, wahai anak kecil, ihfazillah yahfazka. Dan Rasulullah meneruskan, ihfazillah tajidhu tujahaka. Wahai anakku, jagalah Allah, jaga akhlak kamu, jaga kata-kata tu, jangan cakap adik macam tu. Ya, kalau kita nak nasihat anak di dalam kenderaan, jaga jangan cakap adik macam tu. Ini situasi yang selalu berlaku dalam kereta. Waalaikumsalam. Cik. Ya, silakan sahabat-sahabat semua, kita meneruskan ilmu kita pada hari ini. Jaga kalau anak-anak kita bergaduh, dia cakap sesuatu dekat adik dia, perkataan yang tak baik. Kakak, jangan cakap macam tu pada adik. Ihfazillah yahfazka. Jaga Allah kakak, Allah akan jaga kakak. Jaga adik baik-baik, Allah jaga kakak. Masya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah meneruskan nasihat kepada Ibnu Abbas di atas kenderaan. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Wahai anak kecil, kamu jagalah Allah, ya. Allah akan datang di hadapanmu. Allah akan datang di hadapan kita. Masya Allah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Inilah perkataan Nabi di atas kenderaan dengan anak kecil. Dan inilah juga akhlak sahabat-sahabat Nabi. Mereka meneladani akhlak Rasulullah 100%. Masya Allah. Ya, kita tak ada dengan Nabi ketika ini. Apa yang kita nak dapatkan daripada akhlak Nabi? Sebab akhlak ni kena tengok selalu. Kena berada bersama-sama. Kerana itu Rasulullah sebutkan kepada kita, kepada para pendidik, supaya tunjukkan contoh yang baik kepada anak-anak kita. Jadi kitalah yang kena meneladani akhlak Rasulullah. Anak-anak kita akan mudah menyerap. Bila dia nampak akhlak ibu bapanya baik, kita pun selalu menyebut dengan perkataan kita, maka insya-Allah akhlak mereka baik. Maka Rasulullah sebutkan lagi di atas kenderaan bila menasihati Ibnu Abbas,
iza sa'alta fas'alillah. Wahai anakku, kalau kamu nak minta sesuatu, mintalah pada Allah. Mintalah pada Allah. Ya, inilah antara perkataan-perkataan keramat daripada Rasulullah ketika di atas kenderaan. Masya Allah. Ibu-ibu, kita kena selalu mengulang-ulang, ya, untuk memperingatkan diri kita. Jangan macam tu, Khawla. Allah tengok kita buat elok-elok. Ya. Jadi kita bila di atas kenderaan, kita akan mengingati perkataan-perkataan Rasulullah kepada anak-anak di atas kenderaan. Maka dia akan jadi terngiang-ngiang dekat otak kita. Jadi kita akan menjaga perkataan-perkataan kita ini dari berkata sesuatu yang bukan daripada perkataan Rasulullah kepada anak-anak kita di atas kenderaan. Masya Allah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya. Seterusnya, Rasulullah nasihati kepada anak-anak di atas kenderaan, wa iza sta'anta fasta'in billah. Masya Allah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dia kata, wahai anak kecil, wahai anakku, jika kamu nak mohon pertolongan, mohonlah hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, ini Ibu Sakif ya. Jazakillah puan. Semoga Allah merahmati Sakif dengan ilmu. Kita mendidik mereka dengan akhlak Rasulullah. Jazakumullah kepada semua ibu-ibu. Marilah kita terus mempelajari ilmu bersama-sama. Ustazah bukan nak mengajar, tetapi Ustazah nak berkongsi dengan ibu-ibu, ni penghijrahan kita bersama-sama. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Masya Allah, Rasulullah nasihatkan lagi kepada anak ketika di atas kenderaan. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu nak minta pertolongan, nak minta pada siapa? Masya Allah, tanya. Sambil-sambil kita nak bermain dengan anak-anak kita, ya, kita tanya dekat dia. Kalau kita nak minta sesuatu, kita nak minta pada siapa? Ini perbualan, dialog, kisah yang kita boleh kongsikan dengan anak-anak kita di atas kenderaan. Kisah ini ajaran siapa? Bukan ajaran orang lain yang terkenal mana-mana yang kita sebut hari ini. Adalah ajaran kekasih Allah, Rasulullah SAW. Masya Allah, ibu-ibu. Ya, Khawla, sini. Sini Umi nak tanya. Khawla, sini. Sini Umi nak tanya. Masya Allah. Kalau kita nak minta sesuatu, nak minta pada siapa? Minta pada Allah. Masya Allah. Kita kena minta pada Allah. Allah. Masya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, begitu, ya. Tetapi jawapan tu bukan semula jadi keluar. Jawapan tu adalah jawapan yang mesti dididik dan diajari. Kerana kata ulama, kalau kamu lihat seorang anak kecil boleh menyebut perkataan Bismillahirrahmanirrahim, contoh, dia boleh menyebut, boleh meminta pada siapa? Pada Allah. Nescaya kamu tahu itu adalah didikan daripada ibu dan ayahnya. Masya Allah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya. Maka Rasulullah ajarkan kita lagi bila di atas kenderaan, apa yang kita nak kena ajarkan anak-anak kita. Sebab apa nak kena ajar di atas kenderaan? Kerana Rasulullah kata, di atas kenderaan ini adalah waktu yang mustajab doa. Masya Allah. Waktu yang hati anak kita sangat bersih. Subhanallah, ibu-ibu. Kalau waktu anak pun bersih, hati anak pun bersih, hati kita bersih tak di atas kenderaan ni? Masya Allah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya, Subhanallah, Masya Allah. Jadi di atas kenderaan, kalau boleh, jangan buka radio sangat. Kalau nak buka pun, biar radio kita ni, yang kita belajar hari ini, kena dulu. Ataupun diselang-seli. Ya, supaya hati kita dan anak-anak kita, Masya Allah, sangat dekat dengan Allah. Kan kita kata tadi, kamu jagalah Allah, Allah akan jagamu. Seterusnya ibu-ibu, apa lagi nasihat dan ajaran yang Nabi suruh kita ajarkan kepada anak-anak di atas kenderaan? Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Rasulullah menyebut kepada anak kecil, bukan orang yang besar. Masya Allah. Rasulullah sebut kepada Ibnu Abbas. Ya,
Rasulullah kata kepada Ibnu Abbas, terima kasih ibu-ibu, jangan lupa share ya di Facebook masing-masing. Terima kasih Teacher Farazila, merupakan staf Ustazah yang mengajar di Taska Ustazahan. Khawla adalah anak murid Teacher Farah. Terima kasih. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, di atas kenderaan ini Rasulullah menasihatkan Ibnu Abbas masih kecil ketika itu, ya. Rasulullah kata kepada Ibnu Abbas lagi, dia kata, wa'lam, ketahuilah wahai anakku, sekiranya dikumpulkan seluruh manusia di atas muka bumi ini untuk memberikan manfaat dan kebaikan kepadamu, lam yanfa'uka, mereka takkan mampu memberikan manfaat kepadamu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah ibu-ibu, ini namanya didikan tauhid. Rasulullah mengajarkan didikan tauhid kepada anak-anak sejak daripada kecil. Menanam rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada kecil. Subhanallah, Masya Allah, hebatnya ya jiwa kita dan jiwa anak-anak yang dididik dengan sifat tauhid, rasa diawasi oleh Allah. Rasa sebenarnya nak meminta pertolongan sebenarnya kepada siapa? Hanya Allah, wahai anakku. Nak memohon petunjuk hanya pada siapa? Hanya pada Allah, wahai anakku. Inilah sebenarnya yang kita nak kata kepada anak-anak kita. Kalau kamu sakit, wahai anakku, nak minta tolong siapa? Anak kita jatuh menangis-nangis, ya Allah, pernah tak? Ke selalu? Itu anak-anak ustazah. Bila sakit, terjatuh menangis, meraung-raung. Masya Allah, sebutkan pada anak-anak kita. Tak patah, tutup tutup. Pergi tulis. Conteng dekat sana Conteng dekat tu. Conteng dekat whiteboard tu. Ya. Baik ibu-ibu, inilah sebenarnya yang kita nak ajarkan. Jadi di atas kenderaan ini adalah waktu mustajab doa, adalah kesediaan pemikiran anak kita ni sangat bersedia untuk diterima didikan supaya mereka ini menjadi anak yang taat kepada Allah. Kalau anak-anak yang banyak ragam di atas kenderaan, yang suka bergaduh, yang suka mengamuk, Masya Allah, inilah tips yang terbaik. Ibu-ibu, inilah tips yang terbaik. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka Rasulullah sebutkan, qad katabahullahu laka. Ya, Masya Allah, mereka takkan mampu untuk memberikan manfaat kepadamu jika dikumpulkan seluruh manusia untuk memberikan manfaat kepadamu, wahai anakku. Masya Allah ibu-ibu yang dirahmati Allah, selalulah kita menyebut perkara ini kepada anak-anak kita. Maka Rasulullah menyambung ya nasihat dan didikan kepada Ibnu Abbas di atas kenderaan. Dia kata, la wijtama'u ala an yadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in. Masya Allah, Rasulullah kata kepada Ibnu Abbas, wahai anak kecil, andai ya dikumpulkan semua manusia juga untuk memberikan mudarat dan kejahatan kepadamu, mereka juga takkan mampu kecuali dengan izin Allah sahaja. Masya Allah ibu-ibu. Ya. Qad katabahullahu alaika. Masya Allah. Kemudian Rasulullah menyebutkan kepada Ibnu Abbas, mereka semua tidak akan mampu berbuat sesuatu yang telah Allah takdirkan untukmu. Masya Allah ibu-ibu yang dirahmati Allah. Takdir apa yang kita nak daripada Allah sudah pasti takdir-takdir yang baik. Takdir-takdir yang diredai oleh Allah. Maknanya takdir yang kita nak yang baik daripada Allah, mestilah kita jaga Allah. Allah akan jaga kita. Mestilah kita hanya memohon pertolongan daripada Allah. Allah pasti akan datang di hadapan kita menolong kita. Ya, jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah menyebutkan kepada anak kecil iaitu Ibnu Abbas di atas kenderaan, mereka tidak dapat melakukan selain dengan sesuatu yang telah Allah takdirkan ke atasmu. Maka di akhir perkataan Rasulullah sebut, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Rasulullah sebut,
Pena telah diangkat dan tinta di buku catatan telah kering. Tak ada apa dah boleh buat. Bila Allah dah tentukan sesuatu yang baik kepada kita, kerana kita menjaga Allah, Allah akan jaga kita. Tak ada siapa pun yang boleh ubah. Tak ada siapa pun yang boleh halang. Tapi ibu-ibu, andai kita naik kenderaan, tak jaga Allah, tak ikut apa yang Allah suruh, tak ikut apa yang Rasulullah ajar, tak belajar pun bagaimana adab-adab untuk mendidik anak-anak ketika di atas kenderaan, lagilah malu dengan Allah. Ya, lagilah malu dengan Allah naik kenderaan, buat perkara-perkara yang lalai. Masya Allah, menyanyi, berjungkit-jungkit dalam kenderaan, lagilah post di Facebook live. Masya Allah, malulah kita dengan Allah. Kita tak jaga Allah, Allah lagi tak jaga kita. Sedangkan kita membuka keaiban kita di rata seluruh manusia, melihat keaiban-keaiban kita di atas kenderaan dengan akhlak-akhlak kita dan anak-anak kita yang sangatlah tidak baik. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, Masya Allah ibu-ibu, ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Tirmizi, tambahan daripada apa yang Nabi ajarkan, ya, dalam kereta. Ya, kita Puan Nuriah kata naik kenderaan lebih suka membuka radio. Tak buka radio, time bila nak cakap dengan anak-anak. Betul ibu-ibu. Apa yang betul yang kita nak buat ni, mesti kita ikut akhlak Rasulullah. Baru kita boleh cakap dekat anak-anak kita. Ibu tak nak buka radio lagi, ibu nak cerita, nak sembang dengan kamu. Ya, sebab Rasulullah, ini Ustazah suka cakap begini. Sebab Rasulullah, sahabat-sahabat Nabi sering berkata, Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah. Ya, qala Rasulullah, qala Rasulullah. Kerana kita pun kena teladani akhlak sahabat-sahabat, menjadikan Rasulullah sebagai contoh. Kita tak mau lagi bercakap, ibu tak nak buka radio sebab ibu, bila kita kata sebab ibu, dan kita ni sebenarnya lebih bersandar kepada diri kita. Ya, ya. Jadi ibu-ibu kita tukar style cakap kita. Ya. Jadi Rasulullah dan Rasulullah. Jadi Rasulullah ajar kita bila di atas kenderaan, Rasulullah suruh kita ingat Allah, Allah akan ingat kita. Jaga Allah, Allah akan jaga kita. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis lain yang Rasulullah yang diriwayatkan oleh Tirmizi menceritakan tentang nasihat Nabi kepada Ibnu Abbas, ya, di atas kenderaan tadi, yang berbunyi begini, ihfazillah tajidhu amamaka. Wahai anak kecil, wahai anakku, jaga Allah, Allah akan jagamu. Jaga Allah, Allah datang di depan. Ta'arraf billahi fi ar-rakhai ya'rifuka fi syaddah. Allah sebut, ingatlah Allah ketika kamu senang, maka Allah akan ingatmu di kala kamu susah. Masya Allah. Ya Rasulullah, indahnya akhlakmu. Maka ibu-ibu, inilah perkataan adik-adik, cakap. Tak mau kuat-kuat ni. Allah dengar je. Umi nak cakap je. Okay. Rasulullah sebutkan, jika kita ingat Allah, pergi naik gunsu baik. Naik kat luar. Ajak abang. Kita ingat Allah di kala kita senang, Allah akan ingat kita di kala kita susah. Masya Allah ibu-ibu yang dirahmati Allah, betapa hebat Nabi mendidik tauhid kepada anak kecil. Jadi kisah-kisah percakapan kita di kala anak-anak kita kecil adalah sebenarnya membentuk jiwa pengabdian anak-anak kita kepada Allah. Ajak abang pergi ajak abang. Supaya kita mendidik anak-anak kita rasa diawasi oleh Allah. Masya Allah ibu-ibu yang dirahmati Allah. Wa'lam annama asabaka lam yakun liyakhti'aka. Sesungguhnya ketahuilah bahawa apapun yang sudah ditakdirkan untuk menimpamu, maka tidak akan luput darimu. Masya Allah ibu-ibu. Ya, kita beriman setiap perkara yang berlaku kepada diri kita ini adalah takdir. Ya, tetapi ibu-ibu, takdir yang baik itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran, apa sahaja yang baik dan buruk berlaku pada diri kita atas usaha diri kita. Ya,
anak kita jadi perangai tak elok, jangan salahkan suami kita. Jangan kata, ini ikut keturunan awak lah, Masya Allah. Bukan akhlak Nabi. Ya, apa sahaja yang berlaku kepada anak-anak kita, perangai dia, tingkah laku dia, jangan kita susah senang-senang nak babitkan dia dengan orang ni, nak babitkan dia dengan orang ni. Yang paling buruk, ya, bukan kita menyalahkan orang lain. Hakikatnya Nabi berkata, al-ummu madrasatun. Ibu adalah madrasah kepada anak-anak. Apa yang ada dalam diri kita, ada dalam diri anak-anak. Kalau kita tak ada ilmu didik anak-anak dengan akhlak Nabi, maka kita akan ikut cara kita lah. Iaitu cara tradisi kita dibesarkan oleh ibu ayah kita. Wa na'udzubillah. Kerana itu, Sayyidina Umar mengatakan bahawa semakin banyak kita belajar dengan Islam, semakin banyak nilai-nilai Islam dalam diri kita, semakin keluarlah perangai-perangai jahiliah yang ada dalam diri kita. Masya Allah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Subhanallah, ibu-ibu, Nabi ajarkan kepada kita, ajar anak-anak kita hafal hadis ni. Ya, ajar perlahan-lahan. Maka, ya, ajar anak-anak kita supaya mereka kena jaga Allah. Ya, sabar tau. Sabar, sekejap. Ya, sekejap Umi main dengan Khawla. Tunggu sekejap ya. Jadi ibu-ibu, jaga Allah, Allah akan jaga kita. Jadi, Rasulullah mengajarkan kita supaya ajarkan anak-anak kita supaya dia boleh menghafal hadis ni dan memahaminya dengan baik. Kalau cakap perlahan tau, Umi nak bagi ceramah je. Allah ada Allahu indi. Okey. Kita kena ajar anak-anak kita menghafal hadis ini, menghayatinya dengan baik, maka insya-Allah tidak akan ada perkara yang menghalang anak-anak kita di hadapan mereka. Esok anak nak jadi apa, maka Allah tak halang. Allah akan bagi benda baik-baik sahaja pada anak-anak kita. Ya, maka insya-Allah ibu-ibu, Allah akan sentiasa menjaga keseluruhan kehidupan anak-anak kita. Ya, subhanallah ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itulah hari ini Ustazah dapat kongsikan dengan ibu-ibu, ya. Dapat kongsikan dengan ibu-ibu mendidik anak-anak di atas kenderaan. Nak didik apa dengan ilmu akhlak Rasulullah? Itulah ilmu yang Ustazah kongsikan. InsyaAllah Ustazah akan teruskan slot ini pada esok hari. Ya, betul. Puan Nuria, kita cuba dan kena terus berjuang. Ya, Ustazah lebih suka kita tak guna perkataan cuba. Kita kena guna perkataan insya-Allah. Saya akan ajar anak-anak saya belajar hadis. Ya, perkataan cuba ini kita cuba buang. Ya, Ustazah pun dah terlekat dah. Kita buang. Perkataan cuba ini adalah perkataan bagi orang-orang yang belum berhijrah. Ya, orang yang telah berhijrah dengan akhlak Nabi, dia kena buang perkataan cuba. Contoh Ustazah kata, puan sakit kepala, nak suruh Ustazah doa rawat, boleh. Ustazah ajar puan dulu. Puan pegang kepala, ya. Saya bagi tips baca Al-Fatihah sahaja. Ya, baca Al-Fatihah, lepas tu niatkan, lepas tu pegang dan buang. Dia jawab apa? InsyaAllah Ustazah saya cuba. Bayangkan ibu-ibu, bila kita cakap sesuatu dengan agama ni tak boleh cuba-cuba. Agama ni, Islam adalah tunduk taat. Ya, bila Rasulullah bagi tahu kepada sahabat balik daripada Isra' dan Mi'raj, sahabat cakap, saya cuba untuk beriman. Tidak. Sahabat-sahabat kata, aku beriman wahai Nabi, aku percaya bahawa engkau telah dinaikkan Isra' dan Mi'raj semalam. Jadi itu adalah tanda-tanda perkataan orang-orang yang beriman. InsyaAllah kita teruskan, perbaiki diri kita, akhlak kita, mendidik anak-anak kita dengan akhlak Rasulullah. Maka sebenarnya, ya, akhlak anak-anak adalah bermula daripada akhlak kita. Ustazah rasa cukup setakat itu untuk hari ini. Semoga kita semua diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan malaikat sentiasa mendoakan kita ibu-ibu yang sentiasa berniat berhijrah untuk mendidik anak-anak dengan akhlak Rasulullah ni. Ya. Malaikat sentiasa nak mendoakan kita supaya kita ni jadi ibu-ibu bapa yang berakhlak dengan akhlak mulia.
Ya. Baik ibu-ibu dirahmati Allah. Jika ibu-ibu ada soalan, boleh tanya dengan Ustazah terus di sini. Ada soalan? Terima kasih untuk adik Ustazah Sumaya. Dia ada meeting. Semoga dipermudahkan oleh Allah. Meeting adik Sumaya. Silakan, ada soalan? Nak tanya tentang topik kita pada hari ini. Didik anak akhlak Rasulullah di atas kenderaan adalah waktu yang mustajab doa. Nak didik apa di atas kenderaan? Ustazah dah kongsikan tadi. Ada yang nak tanya soalan tentang topik kita hari ini? Dan insya-Allah Ustazah akan sambung topik kita besok, mengajar anak di atas kenderaan. Apa lagi nak kena ajar anak-anak? Ya. Dan besok Ustazah nak sambung tajuk kita yang kedua. Waktu yang terbaik yang diajarkan oleh Rasulullah. Waktu bila? Yang pertama di atas kenderaan. Ya. Baik ibu-ibu, ada soalan yang nak tanya lagi? Amin. InsyaAllah kita sama-sama perbaiki. Ya. Masya Allah. Masya Allah, ya betul. Ada hadis yang disebutkan ini dan yang diriwayatkan daripada Abu Dhabi. Betul-betul ibu. Masya Allah. Ya. Ada yang nak dikongsikan, silakan. Ada nak tanya soalan? Ada nak kongsikan, silakan. Okey. Ada nak kongsikan sesuatu? Sama-sama kita amalkan. Apa yang Ustazah sampaikan adalah untuk diri Ustazah juga sebenarnya. Ustazah suka nak mengajak ibu-ibu lain bersama-sama dengan Ustazah mendalami ilmu akhlak ini. Subhanallah, ia sangatlah memberikan keinsafan untuk diri kita. Ini adalah untuk diri Ustazah dan Ustazah sangat sayang kepada sahabat-sahabat semua ya. Bersama-sama Ustazah, penghijrahan kita ini adalah bersama. Okey, baik ibu-ibu. Kalau tak ada, insya-Allah sama-sama Puan Kiftiah. Masya-Allah, Puan Kiftiah ini merupakan peserta seminar terapi Al-Quran Ustazah. Semasa makan boleh ke Ustazah? Boleh. Insya-Allah jangan lupa sertai live Ustazah besok. Masa yang kedua yang diajarkan oleh Rasulullah, nantikan masa besok kita akan kupas secara sikit-sikit, tak apa. Biar kita belajar sikit-sikit, kita dengar hadis Nabi, apa Nabi ajar, sikit-sikit. Esok jangan lupa live bersama Ustazah. Waktu yang kedua yang diajarkan oleh Rasulullah mustajab dalam didikan kita ini. Sejak PKP ini, Puan Nuria Ismail, sejak PKP ini anak-anak suka bergaduh Ustazah. Boleh Ustazah bagi cara atasi? Baik. Anak bergaduh, ya, Ustazah kongsikan. Anak bergaduh, Ustazah ada kongsi tips hari tu semalam. Lembutkan hati anak dengan kaedah Al-Fatihah. Ya, bukan terapi Al-Quran. Terapi Al-Quran dia jauh lebih besar step yang perlu dipelajari. Dengan surah Al-Fatihah boleh melembutkan hati anak. Yang suka bergaduh boleh melembutkan hati anak. Cara dia macam ni. Khawla berdiri sekejap. Khawla berdiri sekejap. Umi bagi Khawla. Khawla sayang Allah tak? Sini Khawla berdiri. Sekejap Umi bagi Khawla main handphone. Kalau nak handphone kita belajar dulu. Anak yang suka gaduh, pergi dekat dia. Bila dia bergaduh, pegang kepala dia. Dia bergaduh. Yang pertama sekali, bila anak bergaduh, kita jangan biar. Ya? Bila anak bergaduh, jangan biar. Yang pertama sekali, bila Ustazah anak bergaduh adalah dia bergaduh kan, Astaghfirullahalazim. Itu yang pertama kita kena buat. Ya? Yang pertama kita buat, kita pergi dengan anak kita jangan, hoi. Apa ni bukan? Jangan. Mulakan dengan perkataan memohon ampun daripada Allah, kerana sebenarnya akhlak anak itu adalah daripada dosa kita. Sekejap sayang. Allah sayang Khawla ya. Khawla sayang. Okey. Okey. Terus adik baiklah sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini bagi je ya. Sayang sekejap lagi 2 minit. 2 minit ya. Okey sayang. Sayang Umi lah. Umi bagi je ya. Okey dah, Umi nak bagi salam. Umi nak bagi salam je ya. Umi bagi salam je. Okey. Caranya adalah
Pegang kepala anak, masa anak bergaduh, pergi dekat abang ajak adik. Pergi dekat anak, ya, mesti sebut dulu Astaghfirullahalazim. Ya. Kita bertaubat dengan Allah. Yang kedua, pegang kepala dia, baca Al-Fatihah dan tiup. Bagi kat abang. Okey. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi maksud saya beri nasihat dan didikan semasa makan dengan anak baik. Umi Iskandar, live Ustazah besok adalah tajuk waktu yang kedua yang Rasulullah ajarkan adalah yang terbaik. Apa yang itu Ustazah pecahkan rahsia, ya. Waktu kedua adalah ketika makan. Esok Ustazah cerita tentang waktu ketika makan ni sebenarnya Nabi suruh buat apa? Apa ajaran Nabi? Apa Nabi suruh ajar anak ketika makan, ya? Jangan lupa bersama Ustazah besok. Puan Hanis Liana, sahabat parent tadika Ustazah, boleh tak Ustazah bagi contoh akhlak Nabi yang penting untuk diajar kepada anak? Yang ni Ustazah akan bagi dalam slot besok insya-Allah Puan Hanis. Modul akhlak ni ada di Tadika dan Taska. Dan insya-Allah besok Ustazah doa Kak Hanis dapat bersama-sama Ustazah. Ilmu yang Ustazah bagi setiap live ini itulah adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah yang kita kena ajar anak-anak. Ada dalam sharing FB Ustazah. Ya, semua itu adalah adab-adab, akhlak-akhlak yang wajib diajarkan kepada anak-anak. Kena mula daripada yang kecil. Tak boleh ambil yang besar bagi nak pergi yang kecil. Yang kecil tu contoh, ajar anak, ya, nak makan. Macam mana kaedahnya Ustazah ada share di Facebook Ustazah. Kaedah yang mudah kena buat daripada yang mudah. Daripada yang kecil, tetapi kena konsisten. Konsisten ni bermaksud ikhlas. Didik anak ni bukan nak suruh dia jadi baik. Ya, sebaik duduk semata-mata senang hati aku. Oh tidak. Ibu-ibu didik anak kena ikhlas kerana Allah. Kerana kita nak kita ni jadi ibu bapa yang berakhlak dengan akhlak Rasulullah. Baru menjadi didik anak-anak. Tapi didik kena setiap hari, setiap masa. Contoh didik anak makan. Satu hari berapa kali anak makan ibu-ibu? Makan gula-gula, makan coklat, makan kacang, makan aiskrim. Masya Allah, banyak kan? Jadi dalam tempoh makan satu hari ni jangan lupakan Allah. Jagalah Allah. Allah akan jaga anak kita keseluruhan hidupnya seharian itu. InsyaAllah, Masya Allah. Siapa ada soalan lagi? Silakan bertanya dengan Ustazah. Ustazah akan cuba bantu. Kuku Quran sekejap ya. Okey, ada soalan? Anak pun dah merengek. Ya. Ada soalan tak lagi? Nak kongsi apa-apa? Silakan. Okey, baik ibu-ibu. Ustazah mohon maaf. Kita sudahi slot live kita pada hari ini. Di sini dulu. Terima kasih Ustazah nampak wajah-wajah ibu-ibu yang mempunyai niat yang sama seperti Ustazah, ya. Kita semua nak masuk syurga bersama-sama. Allah akan masukkan kita ke dalam syurga seperti slot Ustazah pada hari Selasa tak salah. Antara ibu-ibu yang mendidik anak-anak dengan akhlak Rasulullah ini, malaikat mendoakan kita. Khusus doa malaikat untuk ibu-ibu yang live bersama Ustazah, yang memang niat nak berhijrah dengan akhlak Nabi. Doa khusus oleh malaikat kepada kita. Rabbana adkhilhum fi jannati adnin. Ya Allah, setiap kali kita buat akhlak Rasulullah, setiap kali sebut dengan akhlak Rasulullah kepada anak-anak, malaikat doa, Ya Allah, masukkanlah ibu-ibu ini ke dalam syurga adnin. Masya Allah ibu-ibu. Jazakumullah khairan kasira. Ustazah mohon maaf di atas segala kelemahan. Jika ada perkara yang salah daripada Ustazah, perbetulkan Ustazah. Sama-sama kita memperbaiki diri kita. InsyaAllah sangat indahlah penghijrahan ini untuk diri kita. Marilah ajak share dan share kepada Facebook dengan sahabat-sahabat kita yang lain. Ya. Sekejap. Kita tutup, kita sudahi dengan aqulu qawli hadza astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semoga Allah mengampunkan dosa-dosa kita, keaiban kita, kelemahan kita, kelalaian kita. Semoga Allah memberikan penghijrahan ini satu kemuliaan pada kita dan anak-anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ibu-ibu jangan lupa live Ustazah besok, share dan terima kasih. Sama-sama kita memperjuangkan penghijrahan ini insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.